Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So pagi ini kita akan mulakan kelas untuk pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey, jadi cikgu harap semua boleh menonton video ni. Okey, dan pada akhirnya cikgu ada sertakan sekali dengan latihan yang perlu kamu lakukan dalam buku latihan kamu. Okey, jadi kita masih lagi berada dalam tajuk pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial berkenaan subtopik ya kehormatan diri ya. Okey, jadi kalau kita tengok apa tu maksud kehormatan diri adalah secara mudahnya, secara ringkasnya, kehormatan diri ini adalah maruah diri kita lah, image. Okey, image diri kita. Okey, dan memelihara diri daripada terjebak dengan perkara-perkara yang Allah haramkan, okey, merupakan tuntutan agama lah. Okey, dan dia juga adalah menunjukkan sifat-sifat yang ada dalam diri seorang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis kursi ada menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan, kemudian dia menjelaskannya. Maka barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat untuk membuat kebaikan, lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10 hingga dan lebih lagi lah. Okey. Tapi kalau orang itu berniat melakukan kejahatan tetapi tak mengerjakan kejahatan tersebut, maka Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Tetapi kalau dia melakukan kejahatan yang dia niatkan tadi, maka Allah mencatatkannya sebagai satu kejahatan. Okey, jadi berkenaan kehormatan diri ini adalah satu aspek yang sangat penting lah. Okey, aspek yang sangat penting dalam kehidupan diri kita sebagai seorang Muslim lah terutamanya. Okey, so kita tengok slide yang berikutnya. Okey, ada satu keratan rentas surat khabar. Okey, yang mana keratan rentas surat khabar ni kalau kita tengok dekat sini, dia menunjukkan bahawa ada seorang individu lah. Okey, yang mana kalau kita tengok tajuknya, dia menyatakan bahawa tahan sakit ditoreh demi maruah. Okey, yang mana seorang individu ni, seorang wanita ni, mukanya telah ditoreh, okey, oleh seorang penceroboh yang masuk ke dalam rumah dia, kalau tak salah cikgu lah. Okey, masuk dalam rumahnya, okey, kemudian dia telah melawan lah. Okey, melawan. Dan akhirnya perampok itu telah menoreh mukanya dengan pisau yang tajam. Okey, dan akhirnya perampok itu melarikan dirilah. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa seorang perempuan bertanggungjawab, okey, menjaga maruah diri, kehormatan dirinya ke tahap yang paling tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok sekarang ni, terutamanya anak-anak remaja, okey, banyak yang terlibat ataupun mempunyai perasaan, keinginan nak berkapal. Okey, nak berkapal, nak cari yang lelaki, nak cari awek. Okey, cari perempuan, cari teman wanita. Manakala yang perempuan pula nak cari lelaki, teman lelaki. Benda ni seolah-olah menyatakan bahawa perangai mencari orang couple ni, pasangan ni, seolah-olah menyatakan bahawa mereka tidak cukup sebenarnya dengan kasih sayang. Okay, maksudnya ibu dan ayah mereka tak memberi kasih sayang yang cukup, sehingga kan mereka ni memerlukan orang lain untuk mendapatkan kasih sayang tu. Jadi kita kena berhati-hati dekat sini.
Okey, so kalau kita tengok yang berikutnya berkenaan dengan harga diri. Okey, nilai yang diletakkan oleh seseorang terhadap dirinya. Hasil perbuatan dalam diri. Ia mempengaruhi pembentukan imej diri dan akhirnya membentuk harga diri. Ia akan mempengaruhi bentuk tingkah laku seseorang. Jadi, maruah kehormatan diri ni juga merujuk kepada harga diri seseorang lah. Okey. Ada orang yang harga diri dia sangat mahal dan sangat tinggi lah. Okey. Ada orang yang harga diri dia ni berada sangat rendah. Okay, sangat rendah sekali lah. Jadi kita boleh pilih kita nak harga diri kita yang mana. Adakah kita ni sebuah ataupun sebentuk cincin berlian yang sangat bernilai tinggi, okey, ataupun kita ni hanyalah kaca yang pecah berderai di lantai. Okey, jadi kalau kita tengok cincin berlian ni begitu mahal sampaikan bila disimpan di kedai kedai emas ataupun kedai kecantikan, dia diletakkan di dalam kaca, bukan semua orang boleh pegang. Okey, kalau kita tak ada duit, kita pun tak berani nak minta untuk sentuh cincin tu. Kita nak sarung pun tak berani. Kita takut kalau jatuh ke apa nanti kita nak bayar, kita tak mampu. Itulah harga diri. Okey. Tapi kalau harga diri kita macam kaca yang pecah aja kat lantai, okey, orang sapu pakai apa? Orang sapu pakai penyapu je. Masuk buang dalam tuas sampah. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai murid, lelaki dan perempuan, kita letak diri kita tu setinggi mana? Harga diri kita. Kadang-kadang kita kata, "Oi, aku ni ada harga diri yang tinggi lah." Kita kata aku ni itulah, aku ni inilah. Sedangkan itu hanyalah kata-kata yang tidak melambangkan diri kita yang sebenar. Okey, kerana apa? Kerana harga diri ini, seseorang yang punya harga diri yang tinggi adalah seseorang yang sangat menjaga tingkah laku, maruah, imej dan juga disiplin diri dia. Ini yang kita katakan orang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Tapi kalau harga diri yang rendah ni, dia tidak ada disiplin, perangai dia tak elok, tak bagus. Okey, pakaian yang tidak dijaga, percakapan yang tidak dijaga, cakap benda-benda yang tak sepatutnya dicakap oleh seorang Muslim. Okey, mencarut. Okey, jadi benda-benda ni adalah menunjukkan harga diri yang rendah. Okey, kita tengok pengenalan. Okey, kehormatan diri berkait rapat dengan aspek penjagaan serta amalan kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri. Hal ini bertujuan memastikan kehidupan seseorang individu akan lebih selesa dan sempurna. Okey, 3 aspek konsep keselamatan diri. Kalau kita tengok yang pertama, okey, keselamatan diri iaitu memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat untuk mengelakkan niat jahat orang terhadap kita. So kalau kita tengok budak-budak, murid-murid, anak-anak anak-anak muda sekarang ni, bukan kata anak muda, okey, yang tua, yang remaja, yang muda, bab berkenaan pemakaian pakaian menutup aurat ni adalah sangat kurang lah mengikut ajaran Islam. Okey, bila dia pakai tak ada sahaja tempat yang dia akan dedahkan. Kalau pakai baju kurung, tudung dah labuh, dia tak pakai stokin. Tu kalau orang perempuan. Okey, tu yang paling inilah, tak kira lagi yang pakai baju yang pakai selok ketat. Okey, pakai baju ketat ataupun pakai baju singkat, nampak pinggang. Okey, pakai benda-benda yang tak sepatutnya, yang mana dipakai dengan niat untuk menarik perhatian orang untuk tengok pada benda ni adalah sangat salah. Tak sepatutnya berlaku benda ni. Di sinilah terletaknya harga diri. Okey, kalau berlian, okey, macam cikgu cakap tadi, cincin berlian ni kalau jatuh dalam lubang najis sekalipun, okey, kalau kita pergi ambil cincin berlian tu, harga dia tak akan jatuh. Sebab apa? Sebab dia tetap berlian. Harga diri dia sangat tinggi. Okey, tetapi kalau kaca ni, okey, kalau dia jatuh ke dalam timbunan emas sekalipun, dia tetaplah kaca. Harga dia tidak ada apa. Okey, tidak ada harga pun.
Okey, jadi salah satu untuk menjaga kehormatan diri kita adalah dari segi pakaian kita. Okey, kalau kita pakai pun mendedah ke aurat, okey, pakai selok ketat, baju ketat, yang lelaki yang selok pendek. Okey, buka pakai baju nampak bulu ketiak apa semua tu, semua ni adalah akan membawa kepada ancaman kepada keselamatan diri kita. Okey, yang kedua adalah mewujudkan suasana yang harmoni dan selamat dalam keluarga dan masyarakat. Okey, bila kita menjaga kehormatan diri kita, maka kita sebenarnya mewujudkan suasana yang harmoni. Okey, ya, dan selamat dalam keluarga dan masyarakat. Tu sebab kalau kita tengok sekarang ni, okey, orang yang berada dalam keluarga pun berada dalam ketakutan. Sebab apa? Sebab kehormatan diri tu dah lama tak dijaga. Okey, kalau kita tengok berita pagi tadi, okey, sangat sedih. Okey, sangat sedih. Okey, Allahyarham. Okey, Amir. Kau tak salah juga nama dia Amir. Okey, umur baru 7 tahun. 7 tahun ni baru darjah 1. Okey, meninggal dunia akibat didera. Okey, dah last sekali dia mati sebab apa? Mati dalam satu tong ayak warna biru. Okey, kepala di bawah, kaki di atas. Sangat sedih. Okey, maka polis kata dia ni dah mati lama dah. Allahyarham ni dah mati lama dah. Baru kecil lagi. Okey, baru darjah 1, 7 tahun. Okey, mak ayah dia dera dia. Okey, sebelum ni Amir ni duduk dengan keluarga angkat yang sangat sayang dia. Cikgu pun pernah tengok video dia tahun lepas. Okey, keluarga angkat dia ni bila Amir ni berpisah, okey, kembali kepada keluarga sebenar dia. Cikgu pun pernah tengok video tu tahun lepas. Memang sangat sedih lah. Okey, sebab keluarga angkat ni sangat sayang pada dia. Okey, tapi akhirnya keluarga yang ambil dia ni, keluarga yang sebenar ni, okey, akhirnya apa depa buat? Depa dah menganiayai dia. Okey, dan akhirnya menyebabkan dia terbunuh lah. Sama ada dibunuh ataupun terbunuh, cikgu pun tak tahu lah. Jadi sangat sedih lah benda ni. Okey, sedangkan Allahyarham Amir tu masih lagi kecil, tak tahu apa. Okey, kita yang dah dewasa ni pula tak erti fikir. Okey, fikir di luar pada kewarasan seorang manusia. Okey, jadi inilah yang dikatakan keselamatan dalam keluarga. Okey, mewujudkan suasana yang harmoni, selamat dalam keluarga dan masyarakat. Okey, yang berikutnya mengelakkan berkongsi peralatan peribadi seperti tuala, pakaian, sikat agar terhindar dari penyakit-penyakit. Ini terutamanya murid-murid yang tinggal di asrama. Okey, satu tuala kongsi sampai 10 orang. Kalau seorang tu ada kurap, 10 orang semua kena kurap. Okey, pakaian, tukar-tukar pakaian. Okey, sikat, tak boleh share. Bahan-barang peribadi kita tak boleh share dengan kawan. Okey, sebab apa? Kalau kita ada penyakit, maka penyakit itu akan berjangkit kepada orang yang menggunakan barang kita. Kalau kita tak ada penyakit, orang yang pinjam tu ada penyakit, maka dia akan berjangkitkan kita. Kebiasaannya adalah penyakit kulit lah. Okey, penyakit kulit ataupun kutu. Okey, kalau penyakit kulit tu macam korap, panau tak lah, korap lah biasanya. Okey, ataupun kudis-kudis dia akan berjangkit lah. Okey. Okey, yang berikutnya kepentingan menjaga kehormatan diri. Kenapa kita penting? Kenapa kita perlu menjaga kehormatan diri kita? So kat sini cikgu tuliskan 3. Okey, 3 point sebelum cikgu terlupa lah. Okey, sebelum cikgu terlupa, dalam buku teks kamu boleh rujuk pada muka surat 100 146 dan 147. Okey, apa kepentingan menjaga kehormatan diri? Yang pertama, agar tidak terpengaruh amalan atau gejala negatif. Okey. So kadang-kadang kita tengok kebanyakan anak murid ni sangat mudah terpengaruh dengan amalan negatif. Okey, gejala negatif. Kalau lelakinya dengan hisap rokoknya, dengan tidak berdisiplinnya, okey, dengan percakapan yang tidak melambangkan sebagai seorang Muslim. Okey, naik motor laju, angkat tayar lah, apa semua itu adalah gejala negatif. Okey, yang perempuan pula budaya couple. Okey, dah malah ada juga budak-budak perempuan sekarang yang hisap rokok, melepak. Okey, keluar berduaan, naik motor berduaan dengan lelaki yang bukan mahram dia. Semua ni adalah gejala negatif.
Okey, kepentingan menjaga kehormatan diri yang berikutnya adalah diri akan disanjung dan dihormati. Kalau kita jaga kehormatan diri kita, maka orang akan sanjung kita, orang akan hormat kita. Okey, cuba kamu bayangkan kalau kamu yang lelaki ni, okey, kalau kamu uh, jenis cakap pun tak ada adab, okey, tak ada hormat kepada orang, maka orang tak akan sanjung dan hormat kamu. Lelaki sama, perempuan pun sama. Orang tak akan hormat kita kalau kita jenis tak hormat orang. Okey, jumpa cikgu kadang kita nak cikgu bagi salam kat kita, sedangkan kita sebagai anak muda, kita kena bagi salam pada orang yang lebih dewasa daripada kita. Okey. Kita nak orang bagi salam kat kita, kita tak payah hormat orang. Orang hormat kita tu ada satu pemikiran yang kurang tepat lah. Okey, tapi kalau kita ada kehormatan diri kita, kita jaga kehormatan diri kita, maka orang akan sanjung kita, orang akan hormat kita, orang akan menyebut kebaikan kita. Okey, dan yang terakhir sekali, kepentingan menjaga kehormatan diri adalah mencapai kejayaan yang cemerlang dan berterusan. Sebab apa? Sebab kita bila menjaga kehormatan diri kita, okey, maka kita ada disiplin. Okey, disiplin itu boleh membawa kepada kejayaan yang lebih baik. Okey, apa pula kesan jika kita tak menjaga kehormatan diri? So, kita tengok yang pertama dekat sini, cikgu listkan 6 kesan. Yang pertama, berasa kurang selesa atau tak bergaul. Okey, kalau kita kehormatan diri kita ni dah tak ada, okey, perangai kita orang tengok, orang label kita ni dengan satu label yang tak baik. Okey, contoh kita kalau orang label kita dengan perangai yang tak elok. Okey, apa-apa sajalah istilah kan, cikgu pun tak tahulah kan. Tapi istilah yang disebut tu merujuk pada perangai kita yang tak elok. Maka apa yang berlaku? Berasa kurang selesa. Tak selesa, orang kutuk kita. Orang label kita dengan satu gelaran yang kita tak suka. Contohnya orang panggil kita penyamun. Kita suka ke orang panggil penyamun? Kita tak suka. Okey, kalau orang panggil kita Superman, kita suka sebab kita tahu Superman tu bagus, hebat. Tapi orang panggil kita penyamun, kita marah. Kita tahu penyamun tu adalah satu benda yang tak baik, yang negatif. Maka kita, kesan dia bila tak jaga kehormatan diri, kita akan berasa kurang selesa dan tidak bergaul. Nak bergaul macam mana dah orang kata dekat kita? Takkan kita nak buat macam tak ada apa-apa. Maka kita menyebabkan kita kurang bergaul. Yang kedua, dipulaukan masyarakat setempat dan suka meminta bantuan. Sebagai contoh, kalau depan rumah cikgu ni, okey, petang-petang je budak-budak muda ni naik motor duk angkat tayar. Duk lumba haram. Okey, jadi masyarakat tak suka sebab apa? Bising. Bahaya. Tak selesa, tak selamat rasa. Okey. Jadi dipulaukan masyarakat sebab orang tak mau ambil pot, orang tak mau ambil kisah. Kan, hampa nak jadi apa? Tunggu nampak mai pik hampa. Dah suka meminta bantuan. Kalau mai minta bantuan kat cikgu jatuh kat aksiden, cikgu pun malas nak layan. Okey, sebab apa? Sebab hang menyusahkan hidup aku, tiba-tiba hang nak minta tolong aku pun tak mau layan. Maka orang-orang yang tak ada kehormatan diri ni biasanya sukar untuk meminta bantuan dan orang sukar untuk bantu. Okey, yang ketiga, dipandang serong dan dianggap negatif. Orang kata apa? Orang yang tak ada kehormatan diri ni, okey, selesanya akan dianggap serong lah, dipandang serong dan dianggap mereka ni budak-budak jahat. Okey, kemudian maruah diri dan keluarga tercemar. Nama baik tercemar. Okey, orang tanya, tu siapa tu duduk angkat tayar? Tu anak Pak Din. Tu anak Pak Din. Tak arti jaga anak, nampak? Tak pasal-pasal dengan ayah pun ayah pun malu, ayah pun kena. Sedangkan ayah tu duduk pergi masjid. Menjatuhkan maruah. Okay, sebagai seorang anak, kita sepatutnya mempertahankan maruah keluarga kita, terutamanya maruah ibu dan ayah. Tetapi kalau kita menjadi seorang anak yang menyebabkan nama baik maruah keluarga kita jatuh, maka kita perlu fikirkan baliklah macam mana untuk ubah diri sendiri. Okey, kemudian adalah masa depan gelap dan menjejaskan pelajaran. Kalau kita tengok kebanyakan budak-budak yang murid-murid yang kurang kehormatan diri ini, biasanya pelajaran dia akan ada masalah lah. Sebab apa? Sebab dia hilang keyakinan diri. Bila datang ke kelas, dia tak ada disiplin. Orang bagi kerja, dia tak buat kerja sekolah. Okey, tidur dalam kelas dan lain-lain. Maka ni akan menjejaskan pelajaran. Okey, dah air sekali dalam menanggung malu kerana maruah dan imej tercemar.
Okey, dan kesimpulannya, okey, berkenaan kehormatan diri ini, kita sebagai anak muda, terutamanya pula kita ni beragama Islam. Okey, Nabi Muhammad SAW hidup, okey, menyebarkan ajaran Islam, mengajar manusia tentang adab dan agama. Okey, begitu lama. Okey, dan benda ini diturunkan dari segi satu generasi ke satu generasi, turun temurun. Okey, bila sampai kepada kita, maka kita perlu menyahut dakwah itu. Kita perlu menjaga kelakuan kita. Kita perlu menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang yang beragama Islam. Kalau kita sendiri tak menjaga, kita sendiri tak mempamerkan sebagai seorang Muslim dan Muslimah Islam yang sejati, maka kita sebenarnya telah membawa fitnah kepada agama. Dan kita sebagai seorang murid, anak murid SMK Selama, kalau kita buat satu tindakan yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tak sepatutnya, akhirnya dia akan memberi pandangan serong atau pandangan buruk kepada sekolah kita. So, setakat tu saja untuk hari ini. So, cikgu nak kamu buat latihan muka surat 148. Cikgu nak kamu salin semula semua jadual itu bersama arahan. Dan tolong tulis hari dan tarikh dan gariskan. Okey, salin semula jadual dan isikan jawapan di tempat kosong. So, setakat tu saja. Kalau ada apa-apa soalan yang kurang jelas, yang kurang faham, kamu boleh terus WhatsApp dalam grup. So, setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.